pastikan untuk kenaikan gerai-gerai termasuk kawasan-kawasan berniaga kecil India ini kita tambah peruntukan, dan saya bagi tahu kalau bila peruntukan itu dah agak cukup di bandaraya untuk tahun ini, kita tambah 10 juta ringgit untuk tujuan-tujuan ini. Alhamdulillah selesai lawatan kerja rasmi ke Republik Korea. Banyak dapatan yang telah diperolehi dan insya-Allah selepas ini siri perbincangan lanjut akan diadakan dari agensi ke agensi dan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan pihak yang berkaitan, kementerian yang berkaitan di Republic of Korea untuk kita teliti dan telusuri beberapa aspek termasuk penggunaan 5G di pihak industri, melihat beberapa perkara termasuk pembukaan ibu pejabat NX3 Gaming yang baru di Kuala Lumpur insya-Allah pada tahun depan, serta beberapa peluang yang mungkin boleh kita raih sama ada dari segi pelaburan atau kerjasama di masa depan dengan entiti-entiti yang ada di Korea insya-Allah. Alhamdulillah, dan saya sangat gembira dengan pencapaian, banyak lagi yang insya-Allah akan kita usahakan. Dengan pemasangan perkhidmatan internet menggunakan Starlink ini tentunya memberi kemudahan kepada, pertama sekali kepada guru-guru saya, seterusnya kepada murid-murid, dan seterusnya kepada community AMNIA yang berada di SK Malayang ini. Perkhidmatan internet Starlink ini akan memudahkan guru-guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara online yang memang sekarang ini sedang dipakai di seluruh Kementerian Pendidikan dan Malaysia. Begitu juga dengan murid-murid, perkhidmatan ini akan memberi peluang kepada murid-murid untuk mengakses data-data yang terdapat di dalam pembelajaran secara online. Saya sebagai wakil daripada penduduk Kampung Langsat ini mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memilih Kampung Langsat Ranau ini sebagai tapak pelaksanaan projek Starlink Sabah. Harapan kami semoga dengan pemasangan Starlink di kampung kami ini, masyarakat kampung khususnya masyarakat Kampung Langsat ini boleh memperolehi maklumat dengan mudah dan seterusnya dapat merapatkan lagi jurang komunikasi antara bandar dan luar bandar, dan seterusnya dapat menjadi kemudahan kepada para pendidik maupun murid-murid sekolah untuk mendapatkan maklumat untuk tujuan pembelajaran, dan seterusnya juga dapat memperkenalkan kawasan pelancongan yang terdapat di kampung kami seperti Gua Batu Bukit Kimando. Terima kasih KKD dan MCMC. Thank you. You see, we have made the decision much earlier. Soon after assuming Office of Premiership and convening the first few cabinet meetings, we made that decision. Then, I think last few months, there was a paper presented to ensure that the cabinet is agreeable with this policy of separation, because that would strengthen the role of both the AG and the Solicitor General. But it's ongoing. We have not even referred it to the select committee, and it will cost a lot of money. Fair, if it has to be done, it will be done. But please don't suggest that this has not been decided. This government have decided, but you can't bulldoze in a few weeks, and we need to have a two-third majority to affect this reform. Ratusan pelaburan daripada pendapatan tetap fixed income 40%, dari segi public equity ataupun equity awam 40%, equity swasta ataupun private equity 10%, dan hartanah real estate 10%. Jadi dana yang sebesar ini diurus dengan baik oleh co-op selama ini, dan mereka juga memberikan jumlah dividen yang tertentu kepada kerajaan bagi membantu kerajaan membayar tanggungan persaraan sejumlah 31 bilion ringgit setiap tahun, lebih kurang
angkanya. Okay, kami dah berniaga kat sini dah 20 tahun. Alhamdulillah, berita ni menggembirakan kami lah. Terima kasih AYB. PBT Perak mendapat 68 juta setakat Ogos tahun ini dan hari ini ditambahkan lagi. Tambun hari ini sentuhan kasih mendapat 10.73 juta. Satu peruntukan yang terbesar dalam sejarah sebanyak 68 juta ringgit. Pertama, Pasar Tanjung Rambutan. Kedua, Kolam Takungan Taman Putra Pertama. Ketiga, kawasan Bandar Baru Tambun. Keempat, Taman Woodland Park. Kelima, Medan Serera Taman Perpaduan. KPKT mengutamakan 4 perkara asas kemudahan awam, iaitu jalan yang rata dan tidak berlubang, lampu jalan yang terang, longkang yang bersih dan tidak tersumbat, serta tandas awam bertaraf BMW, iaitu bersih, menawan dan wangi. Semua akan dimula dengan kadar segera dan saya menyarankan MBI siapkan semua peruntukan yang diberikan menjelang akhir tahun ini juga. Kita nak rakyat bukan saja boleh lihat perubahan positif, mereka boleh rasa juga. They can see, they can feel and then they will be resonate with the positive changes brought by Kerajaan Malaysia Madani. Ini menunjukkan bertuanya negeri Perak ada Perdana Menteri yang kita sayangi. Tambun memang dekat di hati dan sentiasa dipesan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Toming kena jaga Tambun baik-baik. Kebajikan, kesejahteraan warga Tambun sentiasa diberikan perhatian yang utama. Ini negara kita. Puan Ernie, saya merupakan NYDP daripada salah satu sekolah pendidikan khas di Johor Bahru. Jadi saya bertanggungjawab hari ini menyuarakan, mengharapkan Datuk Seri boleh mempertimbangkan. Di mana bila selepas darjah 6 atau UPSR di Johor Bahru tiada saluran sekolah bagi pelajar-pelajar OKU yang berpotensi untuk mengambil SPM di Johor Bahru. So terdapat segelintir, tak segelintir lah, ramai pelajar-pelajar deaf di Johor Bahru, ibu bapa terpaksa menghantar anak-anak yang berpotensi ini hanya satu sekolah di Penang sahaja yang membolehkan pelajar ini mengambil SPM. Terima kasih dan saya pasti insya-Allah saya akan bawa. Maknanya dia namanya sekolah, saluran sekolah yang disebutnya berpotensi, begitu ya. Nama ini sekolah untuk pendidikan khas menengah ya. Pendidikan khas menengah. Baik, arahan Wan Hilmi diterima. Yang dulu, terima kasih banyak. Ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam pelancangan kita segera. Ya. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkenalkan projek Satu Persatuan Nelayan, Satu Produk sebagai usaha meningkatkan ekonomi dan membasmi kemiskinan dalam kalangan nelayan di negara ini. Pengerusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, inisiatif itu juga dilihat mampu meningkatkan taraf dan kualiti hidup golongan nelayan yang kebanyakannya daripada kelompok B40. Ujar beliau, ramai dalam kalangan nelayan tidak melibatkan diri dalam industri hiliran bermaksud tidak mengubah hasil tangkapan mereka untuk mencana pendapatan. Ketika ini terdapat 113 persatuan nelayan di dalam negara. Justeru beliau merancang untuk mewajibkan setiap persatuan mempunyai produk dan aktiviti hiliran berasaskan perikanan masing-masing supaya lebih banyak hasil dapat dijana. Malaysia dan Kanada akan terus memperkukuh kerjasama dua hala termasuk dalam bidang baru iaitu ekonomi hijau, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan menerusi strategi Indo-Pasifik Kanada. Persetujuan itu dicapai pada pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatnya dari Kanada, Justin Trudeau ketika sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan di Jakarta. Datuk Seri Anwar berkata kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan dan hubungan sesama insan juga akan terus diperkukuhkan antara kedua-dua negara menerusi strategi itu. Beliau berkata kesepakatan turut dicapai dalam mempertingkat hubungan dan kerjasama dua hala di antara Malaysia dan Kanada ke tahap yang lebih tinggi. Menerusi perkongsian di Facebooknya, Datuk Seri Anwar turut memuat naik beberapa keping gambar pertemuan pertama kali antara kedua-dua pemimpin itu.
Malaysia dan Kanada menyaksikan peningkatan dalam hubungan kerjasama dua hala sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada 1957 dengan nilai dagangan dua hala mencecah 10.58 bilion ringgit pada 2021. Selain nilai pelaburan Kanada dalam sektor pembuatan Malaysia dalam tempoh 40 tahun kebelakangan pula adalah 789 juta ringgit. Perdana Menteri mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN dari 5 hingga 7 September dan ia merupakan sidang kemuncak pertama beliau bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Kanada. Before and after mengikut CEO LPHP kan, ini semua bangunan kita akan cat semula. Bagi dia cantik untuk menyambut Hari Raya tahun depan. Memang ini siap. Okey, kita dah peruntukkan 464,000 untuk cat seluruh rumah bangsa Puri Seri Kepayang. Okey, kerjanya dah bermula pada 28 Ogos. Akan siap sepenuh pada 20 hari bulan November. So hari November nanti saya akan datang sekali lagi untuk kita tunjukkan gambar before and after. Right?